Seluruh tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini telah sedia ada terungkap dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 99 yang tafsirnya, "Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu buah-buahan yang bergugus-gugus. Dan dari pohon-pohon tamar, dari mayang-mayangnya kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan. Perhatikanlah oleh kamu akan buah-buahannya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang merujuk kepada kekuasaan kami bagi mereka yang beriman." Mengenal pasti kejadian tumbuh-tumbuhan mengikut Al-Quran. Biji benih disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Biji benih merupakan bentuk asal tumbuh-tumbuhan kemudian membesar menjadi sepohon pokok dan berbuah. Batang dan daun. Proses ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai nabata dengan segala bentuk akar katanya dan disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Salah satu contoh ayat daripadanya ialah surah Qaf ayat 9 yang bertafsir, "Dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman buah-buahan dan biji-biji yang dituai." Pokok yang sempurna. Setelah tanaman tumbuh dan berkembang, maka ia akan menjadi pokok yang sempurna. Disebut dengan perkataan syajarah sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Salah satu ayat daripadanya ialah surah Al-Waqi'ah ayat 72 yang bermaksud, "Kamukah yang menubuhkan pokok kayunya atau kami yang menubuhkannya?" Bunga dan buah. Apabila pokok tanaman telah menjadi sempurna, maka ia akan mengeluarkan bunga dan buah. Dalam Al-Quran, ia disebut dengan lafaz As-Samarah atau Al-Samarati. Kalimah tersebut disebut sebanyak 24 kali di dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya ialah surah Fatir ayat 27 yang bermaksud, "Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkannya dengan hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya? Dan di antara gunung-gunung pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya tua dan muda, dan ada juga yang hitam legam." Manfaat pokok-pokok berdasarkan Al-Quran. Pokok sugi. Spesies pokok sugi terdiri daripada 182 jenis dan 158 daripadanya terdapat di benua Afrika. Pokok ini boleh didapati di negara Arab Saudi, Yaman, Syam, Iran, Timur Afrika, Selatan Sudan dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Sungai Nil. Antara manfaatnya ialah menguatkan sistem antibodi di dalam perut, membantu sistem penghadaman manusia, membantu untuk mengeluarkan kahak dan melegakan kesakitan tulang belakang. Air rebusan pokok sugi ini diminum untuk membunuh bakteria yang terdapat dalam usus manusia. Pokok kapu barus. Pokok kapu barus ni berasal dari Vensoroth, Sri Lanka. Antara khasiat pokok kapu barus ni ialah dapat mengembalikan deria rasa kepada orang sakit, menurunkan suhu panas kepala, mengatasi masalah hidung berdarah, dan sesiapa yang mengamalkan minuman air campuran kapu barus ini dapat menyejukkan undi kencing dan buah pinggang. Kelebihan sayur-sayuran berdasarkan Al-Quran. Saya melihat Rasulullah SAW makan kurma segar dengan mentimun. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dikuatkan manfaatnya dalam hadis lain, yang panas dihancurkan dengan yang dingin dan yang dingin dihancurkan dengan yang panas. Hadis riwayat Abu Dawud. Mentimun. Timun dapat membantu mengurangkan rasa panas, juga dapat menyumbang dan melengkapkan antara satu sama lain, mencegah dehidrasi kerana mengandungi kandungan air sebanyak 96% dan juga dapat mengawal gula dalam darah. Kebaikan buah-buahan berdasarkan Al-Quran. Kebaikan buah tin. Yang pertama,
mengandungi vitamin A, B1, B2, mineral dan serat, kalsium, zat besi, fosforus, mangan, sodium, potasium dan klorin. Seterusnya, baik untuk melancarkan penghadaman dan membendung masalah usus. Selain itu, mengandungi pektin yang mampu mengurangkan kolesterol berlebihan yang terdapat dalam badan. Akhir sekali, mampu membantu pertumbuhan sel-sel kanser di dalam badan dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Kebaikan buah pisang. Yang pertama, baik untuk pencernaan dan membantu untuk mendapatkan kecantikan semula jadi. Kedua, kaya dengan pelbagai jenis vitamin B, B6, C, magnesium, zat besi dan kalsium yang dapat membantu merawat wajah secara semula jadi. Dan akhir sekali, mempunyai kandungan fiber yang tinggi. Kesimpulannya, terdapat pelbagai manfaat yang Allah berikan kepada kita semasa menciptakan kejadian tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan serta menggunakan kejadian tersebut sebaik mungkin.